Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, daripada kitab Tahzib Syarah At-Tahawiyah, pada muka surat 66. Dalil-dalil yang menunjukkan kedua-duanya telah ada sekarang dalam bahagian syurga dan neraka. Tentang syurga, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentang neraka, Allah Ta'ala juga berfirman, u'iddat lil kafirin, yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi kalau bahasa Arab, u'iddat itu adalah fa'il madhi, ya, fa'il madhi, bina lil majhul. Ataupun dalam bahasa Melayunya ayat pasif. Dalam bahasa Inggeris dipanggil past tense, benda yang dah berlaku. Maksudnya Allah Ta'ala telah pun menciptakan syurga, telah pun menciptakan neraka. Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asal pada waktu yang lama, iaitu di Sidratul Muntaha. Berhampirannya ada syurga tempat tinggal. Jadi Nabi SAW melihat syurga. Syurga dah ada sekarang, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam rupanya yang asal beberapa kali. Yang pertamanya ketika penurunan wahyu yang pertama, sehingga Nabi SAW gemetar. Yang keduanya ialah ketika pada Isra' dan Mi'raj. Nabi telah melihat Sidratul Muntaha, sepohon pokok yang besar, ya. Di sisinya Nabi juga telah melihat syurga sebagai tempat tinggal. Semuanya ini dalil bahawa syurga dah ada. Kerana ada beberapa orang yang menidakkannya bahawa syurga itu sudah ada. Jadi orang-orang yang sesat ni taklah dipakai. Cubanya kadang-kadang takut ada orang dia cuba meragu-ragukan kita. Syurga tak ada lagi. Syurga itu hanyalah kebun, metafora, ataupun cerita-cerita dalam Al-Quran adalah cerita-cerita penglipu lara. Kan? Itu ada perkara-perkara yang meragukan, jadi ulama kita pun datang. Sebenarnya ada dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dua-dua ni adalah kitab sahih hadis. Dan hadis daripada hadis Anas bin Malik tentang kisah Isra' yang di akhirnya, pada hadis ini, pada akhirnya, maka Jibril beranjak mengajakku sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril membawa Nabi Muhammad SAW menghampiri Sidratul Muntaha. Ia ditutupi oleh pelbagai ragam warna yang tidak ku ketahui apakah itu. Inilah kehebatan Allah Ta'ala, sehingga Nabi pun tidak ada ucapan yang boleh diterjemahkan, yang boleh diterangkan tentang kehebatan syurga, kehebatan alam yang lain daripada alam kita ni. Baginda melanjutkan kisahnya, lalu aku masuk ke dalam syurga. Ternyata ia adalah bangunan-bangunan yang diperbuat daripada mutiara. Hebat tak? Macam mana kita tengok mutiara ni? Kita tengok sebiji itu dah
rasa suka dah. Apatah lagi dia adalah bangunan daripada mutiara. Jadi keseronokan syurga itu dibanding dengan keseronokan dunia ini memang tidak boleh dibanding, walaupun sekecil-kecil zarah, sekecil-kecil kuman. Jadi kita patutnya tak perlulah mendahulukan dunia meninggalkan akhirat. Cuma manusia ini dia dibutakan dengan al-ajilah, benda hak nampak. Benda hak nampak, hak tak nampak dikurang sikit. Ya, dia kurang bernafsu untuk mencapai benda yang tak nampak. Kalau kita melabur duit dah, kita mesti nak untung segera. Untung lambat tak nak segera. Sebab tu jadi kena tipu semua tu. Nak kaya cepat. Kan? Masuk itu, masuk sini. Sebab apa nak masuk itu, masuk ini tu? Sebab nak kaya cepat. Dunia yang cepat ini kita nak cepat lagi. Dah, apabila dunia dengan akhirat, maka manusia akan memilih keseronokan dunia sekarang. Ya, padahal keseronokan yang dikecapi sekarang hanyalah membawa penyakit dan kerosakan kepada dirinya sendiri. Macam kita suka kopi. Suka makan semua. Akhirnya ialah kecimani. Tak? Kecimani ataupun tinggi kafein. Tinggi kafein ni menyebabkan lemah tenaga batin. Takut tak? Dengar lemah tenaga batin, takut lah. Ya, macam ada baru ni, dia takut kena cucuk sebab COVID. Doktor kata, kalau di antara kesan COVID ni lemah tenaga batin, habis semua datang ke masjid surat untuk cucuk vaksin. Sebab dengar doktor kata lemah tenaga batin. Bukan? Jadi di antara perkara-perkara yang menghalang kita daripada nampak syurga itu ialah kewujudan dunia yang ada sekarang. Macam kenapa kita tak nampak Allah? Hati kita ni tak nampak. Sebab kita ditutup oleh dunia fata morgana ni, tak nampak. Sebab Allah Ta'ala dia tidak terhalang. Allah Ta'ala tidak boleh dihalang oleh sesuatu. Allah Ta'ala maha berkuasa. Kan? Yang kita tak nampak. Kenapa tak nampak? Ialah karatan dalam hati. Ada benda lain dalam hati, maka kita nampak yang ada, yang sebenarnya yang wajib ada, Allah tak nampak. Kita ni ada, dunia ni ada, Allah Ta'ala pun ada. Tapi beza ada Allah dengan ada dunia ialah Allah wajibul wujud. Wajib ada, mustahil tak ada. Dunia ini harus. Boleh ada dan boleh tak ada. Esok lusa akan hilang. Kan? Allah Ta'ala tak hilang. Kenapa tak nampak yang patutnya nampak? Sebab kita dibutakan. Ya? Yuridunal ajilah. Mereka hendak yang dunia yang cepat. Wa yadharunal akhirah. Mereka meninggalkan akhirat yang kekal abadi. Jadi kalau disebut mutiara-mutiara ni, itu baru satu bentuk. Dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Tak perlu pakai perfume, tak perlu. Masuk syurga tu wangi sewangi-wanginya. Kan? Indah pada pandangan, bau wangi, rasa sedap dan seumpamanya lah. Itulah kehebatan yang dicipta oleh Allah untuk orang-orang yang taat kepadanya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma potong situ anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, kalau ada pensel tu tanda sikit, inna ahada, bukan ahadu, idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar yuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah. Hadis sahih. Apabila salah seorang di antara kamu meninggal, maka ditawarkan kepadanya tempat duduk setiap pagi dan petang. Diperlihatkan. Pagi petang, ini tempat kamu. Ya. Yang menyesal tak habis lah ni. Sama ada dia soleh pun menyesal juga. Laula akhartani. Kalau lewat sikit, aku nak beramal lebih lagi. Kalau ahli neraka, lagilah. Ya, lagilah menyesal. Setiap hari, setiap pagi dan petang. Seandainya dia calon penghuni syurga, maka tempat duduknya itu juga daripada syurga.
diperlihatkan tempat duduknya di syurga. Jika daripada neraka, juga daripada neraka, tempat duduknya neraka. Akan dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sehingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Jadi, kita ni umur sekarang 60-70 tak nampak lagi syurga neraka. Bila sampai sini, nyawa di sini, dah nampak. Ya, dah nampak masa tu, tak boleh buat apa dah. Jadi, kena bersiap cepatlah. Ya, bersiap cepat. Tinggallah benda-benda yang memabukkan dunia ini. Dunia ini mabuk belaka. Tinggal sekejap. Tinggal tu maksudnya bukan tak kerja. Nah, buatnya kerana Allah. Bukan lagi kerana dunia. Kalau kerja-kerjalah sungguh-sungguh mencari amalan. Kalau semayang bersungguh-sungguh mencari amalan. Semuanya itu mestilah niatnya ikhlas kerana Allah. Islam tak mengajar kita nak kembali kepada Allah, kita duduk masjid surau, berzikir. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Macam saya sebut dulu, di antara sifat-sifat golongan yang dikasihi oleh Allah ada 8, kan? 1, al-muttaqin, orang yang bertakwa. 2, al-muhsinin, orang yang melakukan ihsan. 3, as-sabirin, orang yang bersabar. 4, apa lagi? Al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. 5, alladzina yujahiduna fi sabilillah, orang yang berjuang, berjihad secara berorganisasi yang cantik, yang kemas teratur. Yang kelima, al-muqsitin. Yang keenam, yang ketujuh, al-muqsitin, orang-orang yang adil. Adalah 8 golongan ini digezetkan di dalam Al-Quran. Ini orang yang dicintakan oleh Allah. Dan kalau kita tengok, yang 8 golongan ini semuanya ada hubungan dengan manusia, bukan Tuhan. Sabar dengan dugaan, terutamanya dalam peperangan. Bertakwa, di antaranya orang yang menunaikan janji. Itu dengan orang, bukan? Al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Tawakal itu buatnya mengikut perintah Allah, hatinya berserah diri pada Allah. Dan sifat-sifatnya semuanya adalah berkenaan dengan hubungan dengan manusia. Maksud sikit saja hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah dalam 8 golongan ini Allah Ta'ala memberatkan kita buat baik pada manusia seluruhnya. Ya? Jadi kita kena kerja. Ya, Islam dinul muamalah, kata ulama. Islam itu adalah agama kemasyarakatan. Bukan. Sikitlah, itu pun ada juga. Dia merangkumi semua. Tapi kebanyakan orang silapnya dia jadi rahib. Sedangkan Nabi sebut tidak ada rahbaniyata fil Islam. Tak ada rahbani. Tidak ada duduk masjid, tak berkahwin-kahwin, nak berzikir saja. Tak, salah. Bukan? Salah lagu tu. Dulu ada orang panggil rahib. Rahib ni orang duduk masjid, tak nak kawan dengan orang. Dulu. Ya, itu dibenarkan dulu sebelum Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad, mereka ini tidak dibenarkan. Ada sahabat tu dia berjalan dengan Nabi, dia nampak satu kebun yang cantik, ada air. Oh, sedap duduk sini. Nak ceritalah kalau pencin-pencin nak tanam durian je lah. Dah, sedap duduk kampung. Duduk kampung mengasingkan diri pada masyarakat. Ini bukan ajaran Islam. Kita nak tambah kebaikan. Duduk kampung, duduk pencin, duduk saja ni, berzikir, macam mana kita nak menambah kebaikan? Sedangkan kebaikan kita ada dengan orang. Nabi kata, kamu bersabar. Kamu duduk dengan manusia dan kamu bersabar dengan mereka, itu jauh lebih baik daripada kamu pergi ke tempat-tempat terasing. Kan? Kecuali pada akhir-akhir zaman, ketika masa itu rosak, manusia dia rosak, maka makanan-makanan kamu ialah kulit-kulit kayu. Itu cerita lain, kan? Ini cerita dalam suasana kita. Bahkan kalau cerita zaman-zaman dulu, ramai rahib, ahli-ahli ibadat ini ditipu oleh dunia. Yang tidak ditipu ialah orang alim. Macam ada kisah-kisah yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Katsir. Dia cerita ada seorang rahib. Dia ni seorang yang kuat ibadat. Ialah bila sebut rahib, kuat ibadat.
Lalu syaitan give up untuk goda dia melalui jalan kejahatan. Syaitan tak nak kacau dia. Jom kita malas-malas lah kamu duduk rumah lah. Atau pergi mencuri. Syaitan tak nak kacau. Sebab kuat sangat ibadat. Lalu syaitan pergi mengacau seorang perempuan. Digirasuk dia. Jadi orang perempuan tu pun jadi dirasuk lah. Ya? Dengan rambutnya dah kerinting lah apa, bajunya dah kusut masai, busuk dan seumpamanya. Lalu keluarga ini membawa perempuan ini yang dirasuk oleh syaitan yang telah gagal menghasut rahib tadi, pergi jumpa rahib. Dia kata, wahai Tok Guru, barangkali lah panggil Tok Guru. Tak, sebenarnya ni bukan Tok Guru pun, dia si rahib, orang yang kuat ibadat. Dia panggil, wahai si rahib, tolong obat perempuan. Rahib kata, jangan kacau aku sedang berzikir. Aku sedang beribadat. Dipujuk juga oleh family itu. Pujuk. Akhirnya, okeylah saya obatlah. Saya obat. Lalu, parent tu kata, saya tinggal dulu anak saya di sini. Anak perempuan saya di sini ni. Kalau mati, sebab sakit ini, sila tanam. Kalau sihat, tolong jaga sekejap. Sebab saya nak musafir. Nak travel. Kemudian, rahib tu obat, perempuan tu bersembuh. Setan kacau tadi, setan pun keluar. Bila perempuan tu sembuh, jadi comel. Yelah, sikat rambut, pakai baju comel, pakai minyak wangi ke apa ke, wallahualam lah. Tak, pakai Gucci ke apa. Jadi sedap lah tengok. Setan pun pergi goda kepada rahib. Dia kata, pergilah usah-usah, bahasa sekarang lah. Bahasa kita, pergilah mengorat. Pergilah tanya khabar. Pergi tanya khabar je pun. Lalu dia pun pergi tanya khabar. Wahai perempuan, apa khabar sekarang? Dah lama tengok, rasa terkenang pula. Berkenan. Lalu merogulnya. Oh, jahat. Tu. Si rahib ini yang katanya berkuat ibadat itu, rupa-rupanya dia kalah dengan godaan. Orang alim tidak. Sehinggalah berlaku cerita panjang lah. Ya? Macam yang membunuh 99 orang. Kan? Dia pergi ke sebuah kampung, dia bertanya, siapakah a'lamun nas? Orang yang paling alim. Lalu orang kampung kata, no, ada si rahib. Rahib lagi. Yang kuat ibadat tu. Duduk sejik, duduk surah. Zikir kuat. Sebab tu silap kita ni, zikir kuat ni silap juga rupanya. Kalau tak ada ilmu. Silap. Mudah dikacau oleh syaitan. Terutamanya bila ada ilmu-ilmu luaran datang. Kita tak boleh nak ukur ini betul ke salah ni. Sebab tak ada ilmu. Orang yang membunuh 99 orang, dia pergi jumpa rahib. Dia tanya, wahai rahib, saya dah membunuh 99 orang. Tuhan ampun tak? Si rahib ini perasaan bagus barangkali dia kata, mu ni teruk. Mana ampun, jahat. Bunuh 99 orang, tak ada orang pun jahat lagu ni. Dia pergi bunuh di rahib. Lalu dia pergi kampung lain, dia tanya, wahai si kampung, siapakah sepaling alim manusia? Dia pun tunjuklah, ada sana seorang yang alim. Ada orang alim. Nabi sebut rahib. Yang kedua disebut alim. Lalu disebut alim, alim pun bagi tahu bila ditanya, saya dah bunuh 100 orang. Tuhan ampun dosa saya. Ada satu cerita, dia kata, saya membunuh 99 orang. Tapi orang tu kata, Tuhan tak terima taubat saya. Lalu saya bunuh jadi 100. Sekarang saya nak tanya Tuhan. Macam kita takutlah pula tak. Saya nak tanya, Tok Guru, Tuhan ampun dosa saya. Dia kata, Tuhan ampun dengan syarat. Ada syarat. Sebab orang alim, ada ilmu. Dengan syarat kamu berpindah daripada kampung yang merosakkan kamu kepada kampung sana yang ramai orang soleh. Pergi sana berkawan dengan mereka. Dah, lalu dia pun pergi, cerita panjang lah. Kita nak ceritanya, yang syahid kita ialah duduk seorang-seorang tu silap. Ya? Kalau kita belajar kitab hikam tu, penyakit, di antara penyakit pertama ialah nafsu kita untuk kembali kepada Allah, mengasingkan diri pada manusia. Itu nafsu. Bukan kerana Tuhan. Sehingga kita melupai tanggungjawab kita pada isteri, pada keluarga, kepada masyarakat.
lupa. Kita ada kepandaian. Sepatutnya ilmu kita buat apa? Ilmu kita untuk memberi manfaat pada masyarakat. Betul tak? Bukan bersembunyi di gua, di surau dan seumpamanya. Itu satu kesilapan. Ya. Maksudnya kalau kita bagus dah nak meningkat ibadah tu, tapi kalau bagus lagi ialah kita nak banyak lagi. Ya. Sebab pahala kita ada pada orang, bukan pada seorang diri ni. Ya. Di dalam Muwatta ni, kita Imam Malik, dalamnya hadis semuanya sahih. Tetapi tidak dinamakan kitab hadis. Sebab di dalamnya ada perkataan sahabat. Jadi kitab hadis tu, kita ada 9 kitab hadis. Ataupun terkenal orang panggil kutub sittah. Kitab yang 6. Kan? Antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi Muwatta ni tak masuk. Ataupun masuk last sekali. Sebab di dalamnya ada pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapat ulama zamannya. Jadi dia tak dikira sebagai kitab hadis. Dicampurlah maksudnya. Ya. Dan As-Sunan. As-Sunan ni dia ada 3. Satu Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Abu Dawud. Jadi Sunan ni dia mengikut bab-bab yang tertentu yang disusun, dan di sana ada beberapa hadis yang tidaklah sampai kepada sahih. Sebab tu dia tidak dinamakan sahih. Dan daripada hadis Ka'ab bin Malik, bahawa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna nasmatal mu'min tayrun ya'luku." Bagi tengok fi syajaril jannah hatta yurji'ahu ila Allah. Hatta yarji'a. Ya, baru betul tu. Hatta yarji'allahu, patut baru betul ya. Ilaihi yaumal qiyamah. Kenapa dia tulis ni? Mungkin dia tersilap cetak ni ya. Sesungguhnya gambaran seorang mukmin adalah bagaikan seekor burung yang hinggap di pohon-pohon syurga. Kita ni bila mati, orang-orang mukmin, terutamanya orang mati syahid, terus direct ke syurga ya. Ruh kita. Sampailah jasadnya dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Bila dah kita dibangkitkan, maka ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Maksudnya bila kita mati sahaja, orang yang beriman terus dapat nikmat syurga. Jadi tak kisahlah kita susah sikit beberapa tahun di dunia, tak kisahlah. Tak penat kita beribadah tu, tak kisahlah. Kan? Berzikir, mengaji ilmu, penat sikit je. Kita kena istiqamah. Jadi macam mana kita tak nak kita buat sekejap. Sekejap buat, sekejap tinggal. Macam mana? Kita pastikan amalan yang kita nak buat itu kita mampu. Jangan buat banyak, lalu kita pun tak mampu. Kita buat apa yang kita mampu. Step by step panggil kan. Contoh sekarang ni saya tanam azam solat berjamaah di masjid setiap waktu. Kuat dan kuat. Istiqamah itu dulu. Kuat. Okey, dah settle. Tambah sikit lagi. Saya akan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Buat rumah malah. Buat kat masjid. Buat dulu. Kemudian tambah lagi. Saya akan solat sunat witir. Barulah kita ada istiqamah. Kalau kita buat semua hari nak solat fardu, semua solat ba'diyah, qabliyah, solat witir, nampak gaya, sehari, 2 hari je lah buat. Kemudian kita akan gugur. Apatah lagi bila kita melakukan ibadah tak ada kesan. Sebab kesan ni lambat. Hati kita ni kan, hati kita ni putih. Bila kita buat dosa, dia ada satu titik hitam. Tak? Nuqtatun sauda, titik hitam. Jadi bila kita istighfar atau melakukan amalan yang menghapuskan dosa, dia buang titik hitam, tapi dia ada glami. Dia ada bayang-bayang macam cermin, kan? Bila kita padan-padan nampak bekas. Itu hati kita. Jadi kita kena double kebaikan. Double. Barulah dia akan jadi kilat molek. Itu hati kita ya. Jadi kita kena sentiasa ada tambahan.
Ini jelas menunjukkan bahawa roh itu masuk ke syurga sebelum hari kiamat. Jadi kalau kita fikir nak dapat syurga lepas dibangkitkan melalui titian sirat tu, jauh sangat kau. Jauh sangat. Kita letak dekat. Ni lepas aku mati ni, aku akan terus ke syurga. Walaupun mungkin jasad aku belum, tapi roh aku dah ke syurga. Jadi berlomba-lombalah buat baik. Paling baik ialah jangan sekali-kali melakukan dosa. Kena elok. Sebab bila melakukan kebaikan, dia ada kait dia ada syarat dia. Mastata'tum. Buatlah kebaikan mengikut kemampuan kamu. Sebab kita tak boleh buat kebaikan semuanya. Buat kebaikan kemampuan kamu. Tapi bila meninggalkan dosa, meninggal alal itlaq. Tinggalnya 100%. Dia tak boleh tinggal sikit-sikit, tak boleh. Dia kena tinggal habis. Kalau pahala, kita buat ikut kemampuan. Tapi kalau dosa, kena tinggal habis. Tak boleh aku minum sikit lah, biar. Tak boleh. Dia kena tinggal habis. Kan? Dalam Sahih Muslim, As-Sunan dan Musnad. As-Sunan macam saya sebut tadi. Al-Musnad ialah Musnad hadis, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ahmad. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kala Allah menciptakan syurga dan neraka, Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk ke syurga, pergi tengok syurga. Jibril pun pergi dan menjenguknya serta melihat apa yang Allah persiapkan di dalamnya untuk para penghuninya. Allah Taala tunjuk belaka apa yang ada dalam syurga. Lalu dia kembali dan berkomentar, berkata kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, setiap orang yang mendengar tentang syurga itu pasti akan memasukinya. Dulu masa penciptaan syurga yang pertama, Allah Ta'ala cipta nikmat dalam syurga, apa yang diciptakan untuk penghuninya. Jadi apabila orang mendengar syurga, semua orang akan memasukinya. Tak seorang pun akan memasuki neraka. Sebab syurga ni sedap. Tetapi rupa-rupanya ada yang menghalang seseorang itu masuk syurga. Apa dia? Tengok hadis terusnya. Ya? Sambung. Agar syurga itu, maka Allah memerintahkan agar syurga itu ditunjang, dihiasi. Huffatil jannatu bil makarih. Dengan amal perbuatan yang dibenci oleh manusia. Tengok. Tuhan bagi nak dapat syurga tu dihiasi amalan-amalan yang manusia tak suka. Bukan menyakitkan. Bil makarih, benda yang dia tak suka. Apa tak suka? Semayang. Tak suka semayang ni, malas semayang. Senyum pada orang tak boleh juga. Asyik nak ego je. Bukan jeling-jeling manusia. Apa lagi? Ujub, buat kebaikan. Rasa kita pandai. Kita buat kerana manusia yang lain dan seumpamanya. Jadi semua itu amalan yang baik-baik yang dapat ke syurga, manusia tak suka buat. Dia kita nampak syurga ini satu balasan. Amalan yang baik dapat juga balasan yang baik di dunia lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Maksudnya bila kita beramal dengan ajaran Nabi Muhammad, kita akan dapat rahmat. Semua alam ini dapat rahmat. Apa rahmat? Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmatnya apa? Jalbul masalih. Segala perkara kebaikan kita dapat. Wa dar'ul mafasid. Dan menolak segala keburukan. Bila kita beramal dengan agama, semua kebaikan kita dapat. Dunia lagi dah dapat. Dan segala keburukan kita elok. Sebab itu bila kita jaga makan, kita makan ikut syariat Islam, lapar baru makan, berhenti belum kenyang. Nah, kita akan dapat jaga kesihatan sampai kita mati. Bila kita jaga tak ikut syariat Islam, maka kita akan merana. Itu sakit. Tak, begitu juga bila kita sembahyang, bila kita berpuasa, bila kita buat baik pada orang, semua kebaikan-kebaikan itu akan datang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah sesebuah kampung itu beriman dan bertakwa,
beriman dan beramal dengan iman, la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan semua keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Keberkatan maksudnya kebaikan itu dunia, ya. Jadi bila kita buat kebaikan, kita dah dapat kita buat amalan yang diperintahkan Tuhan, kita dapat kebaikan tu segera. Tetapi manusia tetap tidak ingin melakukannya. Sebab apa? Sebab Tuhan dah hiaskan kebaikan itu dengan perkara yang kita tak suka. Lalu kita pun tak suka nak buat. Mencuri dengan semayang, yang mana bagus? Mesti semayang bagus. Mencuri ni susah nak mencuri. Kena malam hari pula kena pukul 3 pagi, tengah pukul 12 malam kena jaga, kena rancang, kena tengok orang tak ada, kena ada skill panjat pagar, kena ada skill buka-buka rongkar-rongkar, nak cari rumah orang belum tentu jumpa. Susah nak mencuri ni. Kenapa mencuri juga? Walaupun susah, sebab amalan keburukan itu dihiaskan bisyahawat, dihiaskan benda yang kita suka. Terbaliklah pula, ya. Tengok Allah berfirman, kembalilah engkau Jibril, cuba lihat kembali syurga itu dan apa yang aku persiapkan bagi para penghuninya. Maka pergi jala Jibril untuk melihatnya dan kembali lagi serta berkomentar, berkata, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, ya Allah, aku khawatir jika tidak seorang pun yang akan memasukinya. Wahai Tuhan, selepas kamu hias benda-benda yang baik itu dengan benda-benda yang orang yang tak suka, jadi saya rasa macam tak ada orang dapat ke syurga. Tengok, susah tu. Jadi sebenarnya kalau kita kuatkan azam, kita di atas jalan yang betul, right path, maksudnya kita akan mudah dapat syurga. Kan hadis sebut, kita di hadapan kita ni ada jalan yang lurus. Di hujung sana ada pemanggil yang memanggil, wahai Muslim, ta'ala, wahai orang Islam, jom mari ke sini, masuklah ke syurga di belakangku. Pemanggil itu ialah Al-Quran, ya. Jadi panggil, jangan kamu memandang kiri dan kanan. Nabi sebut jangan pandang kiri dan kanan. Tapi kebanyakan manusia yang lalu, dia melihat di kiri dan kanannya ada tabir, ada curtain yang boleh diselak. Lalu mereka pun rasa nak tengok apa sebenarnya di sebalik curtain ni. Di balik, dia selok saja, terus jatuh. Dan ramailah yang jatuh. Jarang mereka yang kuatkan azam, lurus, jangan tengok kiri kanan. Tengok saja, kita akan nak buat. Sebab itulah larangan pertama kepada Nabi Adam AS ialah la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu hampiri pokok ini. Jangan hampir. Maksudnya jangan selok. Jangan buka curtain. Jangan buat perkara yang membawa kepada yang haram. Yang haram tak boleh buat dah. Yang membawa kepadanya tak boleh buat. Jaga-jaga. Sebab apa? Bila kamu buat langkah yang membawa ke sana, kamu akan terus pergi sana. Jangan hampir. Bukan makan. Jangan hampir. Sebab apa? Kalau kamu hampir, kamu akan makan. Sama juga dengan zina, kan? La taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Sebab apa? Bila hampir saja, manusia akan... Tak ada orang yang jumpa perempuan tengah jalan, pergi rogo. Tak ada. Dia mesti ada jalan mukaddimah dia. Yang pertama, tengok. Kemudian kenyik-kenyik. Kemudian senyum-senyum. Kemudian cakap-cakap. Kemudian berkhalwat. Mula-mula berkhalwatnya berdua-duaan di khalayak ramai. Kemudian lama-lama berkhalwat di tempat yang sembunyi. Lalulah lahirnya anak luar, anak nikah. Itu sebab sistem dalam Islamnya, dia kata jangan hampiri. Sebab bila kita lalu jalan lurus, kita tak selok, kita akan selamat sampai dengan cepat, ya. Tapi kalau kita terpengaruh dengan kiri dan kanan, maka kita akan terjerumus, wal'iyadzubillah. Maka pergilah, ya, lalu beliau melanjutkan ibadahnya. 8:33 syarat. Okay.
Setelah itu Allah mengutuskannya pergi untuk melihat neraka. Allah berfirman, pergi dan lihatlah apa yang kupersiapkan di dalamnya bagi penghuninya. Maka pergilah Jibril melihatnya. Ia adalah api yang bergelojak, bergejolak, yang bergelegak apinya. Ya. Kemudian dia kembali dan berkomentar, demi kemuliaanmu ya Allah, setiap orang yang dengar tentang neraka itu tidak akan memasukinya. Wahai Tuhan, neraka ni teruk ni. Kalau orang dengar pasal neraka, mereka tak akan dapat masuk. Matahari kita tu 1/70 daripada kepanasan neraka. Api kita, kalau kita buat air mendidih baru 100 Celsius. Air mendidih. Matahari 30 juta Celsius. Katanya lah. Kita dah tahu, tak pernah rasa lagi. Dah. 30 juta Celsius. Matahari tu kalau didekatkan sahaja walaupun sejengkal, kita akan terbakar semuanya. Kita ni dah panas dah. Kerana ozon kita katanya dah menipis kan. Jadi ultraviolet ke benda nama, cahaya UV tu dah panas. Itu baru lapisan ozon kita menipis. Kalau lapisan ozon tak ada, lagi dah teruk. Ataupun matahari itu didekatkan sedikit saja, kita dah kekeringan, mungkin terbakar, hancur, tak ada kehidupan, kan? Itu baru dekat. Kalau sampai sini hancur lebur dah. Apatah lagi neraka, ya, neraka yang setiap hari dibakar. Daripada merah kepada biru, kepada putih, kepada hitam, kepada hitam, sampailah hitam sehitam-hitamnya. Masih lagi dibakar, ribuan tahun dibakar, dipanaskan, sehingga tak ada api yang berupa seperti api neraka. Tak ada lagi api hitam kot. Barangkali api panas sekali kot, api yang biru, yang tak ada cahaya tu barangkali lah, ya, kena tanya doktor lah. Tapi nak ceritanya, kepanasan itu yang melampau daripada neraka, lalu manusia tidak akan memasukinya. Maka Allah memerintahkan agar neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Huffati bisyahawat. Kita rasa nak buat. Padahalnya Tuhan bukan halang pun. Tuhan suruh buat ikut peraturan. Awak nak makan, tapi makan yang halal. Jangan pergi makan babi, makan anjing. Tak. Awak nak pada perempuan, gilah, tapi kahwinlah. Janganlah jadi macam binatang, anak tak mana-mana. Anak siapa ni tak kira. Pergi jumpa anak siapa ke, perempuan mana pakat rogo belaka. Mana boleh. Kena ikut peraturan. Nak kahwin elok-elok. Bukan. Kena ikut peraturan. Awak nak minumlah. Tapi jangan minum arak. Minum air kosong. Minum air kopi kalau suruh mani. Bukan. Awak nak apa lagi? Awak nak bertravel pergi sana. Pergi. Tak kisah. Tak ada lah. Islam kata sekak. Tak ada. Islam hanya mengatur kehidupan kita bagi comel. Kalau ikut nafsu ni habis rosak binasa, kan? Tapi kita nak buat juga yang tak elok, ketahuilah. Kemudian dia berfirman, Allah Ta'ala berfirman, pergilah engkau Jibril dan lihatlah apa yang kupersiapkan di dalamnya bagi para penghuninya. Lalu pergilah Jibril untuk melihatnya. Setelah itu kembali dan berkomentar, demi kemuliaanmu aku khawatir setiap orang yang selamat daripadanya pun akan memasukinya dahulu. Tengok. Kalaulah ada orang selamat daripada neraka ni, mereka ni masuk dulu, kena celuk dulu neraka ni baru keluar. Maksudnya semua orang akan terpedaya dengan syahwatnya. Tak boleh ni. Ya. Kemungkinan ada begitu, walaupun ada mereka yang terselamat. Ya, seperti para rasul dan seumpamanya. Tapi Jibril kata ni rasa-rasa yang tak ada orang lepas ni. Ya, kecuali mereka yang dirahmati Tuhan. Ada yang tidak terpedaya dengan syahwat itu. Hadis-hadis yang senada dengan hadis itu banyak lagi. Maksudnya hadis-hadis yang menceritakan bahawa syurga dan neraka dah wujud. Banyak lagi hadis itu dalam sunnah, ya. Beberapa kekacauan dan sanggahan, kekeliruan yang dinyatakan oleh orang-orang yang dikatakan mereka tersesat daripada jalan kebenaran.
Jadi sekadar itulah saja gini, apa yang baik itu kita amalkan, apa yang kurang itu kita istighfarkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.